Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ard wa bihi ma sya'a min syai'in ba'd. Subhanahu subhanah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yadayhi as-sa'ah fa addal amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahdihi wa man tamassaka bi syari'atihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana waktu ini Allah beri kekuatan untuk sama-sama kita duduk hadir dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala beri peluang untuk kita menjadi tetamu dia. Kita minta pada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lalui ini Allah beri ganjaran pahala yang besar, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah kurniakan kita ni istiqamah di dalam ketaatan padanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua, kita tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan ni masih lagi kita nak masuk bulan Ramadan, berbaki beberapa hari saja lagi. Berapa lagi? 18 16 kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lebih sikit lah. Maknanya tak lama lagi nak memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman pada Allah. Orang mukmin ni, tuan-tuan, bila sebut tentang bulan Ramadan, dia akan ada satu perasaan yang tak sabar nak masuk bulan tu. Dia tak sabar. Orang mukmin ni makna orang beriman lah. Kalau orang tu tak beriman, sebut bulan Ramadan, sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, dia tak rasa apa pun. Betul tak? Jadi orang mukmin ni sebut Ramadan, dia jadi naik semangat, dia bersungguh kerana mengenangkan kelebihan yang ada di dalam bulan tersebut. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim bila sebut nak masuk bulan Ramadan, kerana nak menyambut bulan Ramadan, mereka buat persiapan ni lebih awal, 6 bulan sebelum. Setengah riwayat sebut 6 bulan sebelum. Makna kalau puasa bulan 6, bulan 12 buat dah persiapan. Dia dah buat persiapan tu dari sudut maknanya puasa sunatnya, ibadat lah, sedekah, baca Quran. Kerana dia tahu di saat dia dah buat persiapan awal, dia akan menghadapi kejayaan biiznillah, dengan izin Allah. Dia apa-apa pun dalam hidup kita ni, kalau awak buat persiapan awal, dia akan jadi smooth tu, lancar perjalanan tu. Dia macam orang nak exam, budak-budak lah nak exam. Kalau dia tak buat persiapan, buku tak baca, study pun tidak, nota tak buat, masuk exam dia jadi blank tau. Jadi entah benda-benda. Faham? Macam kita lah, nak kita nak buat satu apa pun pekerjaan kita, kalau awak tak ada persiapan last minute, dia jadi blank lah, jadi entah benda-benda.
Demikianlah kita, bila kita nak masuk Ramadan, awak tak ada persiapan, maka dia akan jadi entah benda-benda juga Ramadan. Jadi tajuk kita sebenarnya hari ni entah benda-benda. Jadi Ramadan ni, sebab tu kalau awak perhati, setiap tahun kan benda yang sama je berlaku kita orang Malaysia ni. Maksud saya ialah, kalau awak perhati satu Ramadan tu kan ramai orang datang masjid. Awak takkan tengok satu Ramadan dia macam ni, takkan ada. Macam ni kan lengang, tak? Tapi satu Ramadan biasanya sampai keluar. Saya tak ada pengalaman lah puasa kat surau ni, tapi surau ni macam mana, saya rasa sampai keluar kot satu Ramadan. Sampai ke mana? Seremban Utara? Tak sampai. Sampai keluar lah. Buka yang garas tu buka. Nampak? Jadi pelik lah. Lepas tu minggu pertama, minggu kedua okey lagi lah. Minggu pertama dia masuk dekat minggu kedua dan ke atas tu, dia makin lama makin kurang, betul tak? Jadi dekat pos tu awak boleh tutup lampu dah. Dia macam orang tak pakai dah tempat tu. Betul tak? Okey kan? Saya tak kuat sangat kot malam ni. Biasa saya kuat suara, cuma tak lagak hari ni. Jadi, dan benda ni berlaku pada setiap tahun, di mana-mana pun dalam sekitar kawasan Malaysia ni. Semua tempat gitu. Awal-awal dia penuh tak? Akhir-akhir kurang. Apa punca dia? Saya dengan rakan-rakan ustaz yang lain, kita mengkaji benda ni. Pasal apa jadi macam ni? Dia tak macam orang Arab. Orang Arab makin nak habis Ramadan, makin ramai orang. Terutama 10 terakhir Ramadan, makin lama makin ramai orang. Dia tak macam tempat kita. Bila kita buat kajian, last kali jumpa punca dia. Awak tahu apa punca dia? Cuba cakap tak tahu. Tak tahu? Tahu? Tak tahu lah. Kalau dah tahu, buat apa aku ceramah kan? Kena cakap tak tahu. Sebab kita tak ada persiapan. Betul awak sebut ni. Kita tak ada persiapan. Maksudnya bila kita buat satu benda tu mengejut, mesti kita akan hadapi kegagalan, terutama dalam ibadat pada Allah Ta'ala. Apa maksud mengejut ni? Satu Ramadan awak baru nak start puasa, baru nak bangun sahur, baru nak kena witir, baru nak baca Quran, tadarus, baru nak sedekah, baru nak jadi baik, baru nak datang masjid ramai-ramai. Biasa kalau orang buat benda tu kerana semangat, akan datang satu masa dia hilang semangat. Sebab itu mula-mula tu penuh orang. Sebab apa? Sebab semangat. Dia masuk mengejut, dia kira nak buat. Last dia tak ada. Dia macam ibarat orang kali pertama bangun tahajud. Hari pertama tu dia bantai dalam 12 rakaat. Mati lah. Esok tak buat lah. Sebab penat lah 12 rakaat. Pukul 4 pagi, 3 pagi. Dia tak ada mood. Sebab tu kita nak buat ni mesti buat step by step. Dia kena buat sikit-sikit. Faham tak? Dia kena buat sikit-sikit. Maksudnya buat 2 rakaat dulu. Lepas tu amalkan witir 1 rakaat. Gitu je. Sebab itu, kalau betul awak nak berjaya dalam bulan Ramadan, maksud ibadat sungguh-sungguh, persiapan kena buat. Sahabat tu sahabat Nabi, dia orang prepare 6 bulan sebelum. Kita 16 hari sebelum tak prepare lagi. Itu masalah. Sebab apa? Kalau kita tak prepare, awak akan hadapi kegagalan. Bila sebut tentang kegagalan, awak masuk Ramadan dalam keadaan tak berjaya nak dapat apa yang Allah nak, itu taqwa. Mana orang ni Allah Ta'ala beri celaka pada dia. Ingat main? Kita kena ingat, di saat Allah pilih kita untuk masuk Ramadan, bertemu Ramadan lagi sekali tahun ni, makna Allah nak beri peluang awak untuk minta ampun, dan Allah nak ampunkan dosa kamu. Tiba-tiba keluar daripada bulan ni, awak tak dapat keampunan Allah, celaka. Sebab bukan semua orang Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam bulan Ramadan. Tak semua. Sebab tu kalau awak semua perasan,
Saya tak tahulah perasan ke tidak. Saya kot perasan. Saya perasan setiap kali nak masuk Ramadan, pada setiap tahun, setiap kali, kita biasa sama ada seminggu sebelum ke, sebulan sebelum ke, 2 bulan sebelum ke, biasanya kita akan dengar berita tentang kematian. Faham tak? Kadang-kadang orang mati tu bukan orang jauh, orang kita kenal. Macam tempat tuan-tuan ni ada dengar orang mati tak? Kenal? Ada dengar orang mati? Anak beranak kita ke, jemaah masjid surau ke, mesti kita dengar berita tentang kematian. Padahal kita dah berdoa pada Allah daripada bulan Rejab kan. Biasa selepas solat kita doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong beri berkat padaku bulan Rejab, tolong beri berkat dalam bulan Sya'ban, tolong sampaikan pada Ramadan. Kita minta, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Dalam ramai-ramai yang berdoa tu, saya, tuan-tuan, ada dalam kalangan mereka yang Allah tak izinkan masuk bulan Ramadan. Tak masuk dia. 2 minggu nak masuk tu mati. Macam kita ni belum tak tahu lagi. Selagi tak masuk, kita tak tahu kita ni panjang umur ke pendek umur tak. Kalau panjang umur, Alhamdulillah. Biasa kita akan dengar berita tentang orang mati sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum, sebulan sebelum. Bukan orang jauh, orang dekat, anak beranak, saudara-saudara, orang masjid, jemaah masjid. Tambah-tambah yang suka tidur dalam kuliah kan, oh tu mati cepat gila. Jangan main awak, kita dah nak Ramadan ni. Jadi bila kita dengar berita tentang itu, maknanya dia Tuhan tak pilih tahun ni. Rupanya yang tahun lepas tu yang last. Macam kita kan, kita tak tahu sebab ada 16 hari. 16 hari ni macam-macam benda boleh jadi. Betul tak? Jadi andai kata kalau Allah izin kita masuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi tahun ni, amin, kita kena bersungguh dalam ketaatan. Sebab kalau awak keluar daripada Ramadan dalam keadaan Tuhan tak ampun dosa, oh ni celaka. Siapa sebut ni? Nabi sebut dalam hadis. Satu hari kan, waktu Nabi naik ke mimbar untuk khutbah, Nabi sebut amin, amin 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, alama ammanta ya Rasulullah, atas apa yang kamu aminkan ini wahai Nabi? Kata Nabi, atani Jibril mari bertemu dengan aku. Dia bisik kat telinga, wahyu lah. Setiap kali anak tangga Nabi naik tu, malaikat berdoa pada Allah. Raghima anfu mri'in adraka idza dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik fakultu amin. Kata Nabi SAW, bila aku naik anak tangga yang pertama, malaikat berdoa, sungguh celaka siapa-siapa yang bila disebutkan nama kamu hai Muhammad, dia tak selawat pada kamu. Orang ni celaka. Nabi pun amin. Nabi sebut amin. Nabi aminkan doa itu. Naik anak tangga yang kedua, kata malaikat berdoa, raghima anfu mri'in adraka abawaihi falam yadkhulil jannah fakultu amin. Sungguh celaka siapa-siapa yang waktu hidup atas dunia dulu dia ada mak dengan ayah, tiba-tiba dengan sebab 2 orang ni dia tak dapat masuk syurga Allah. Orang ni celaka, kata malaikat. Nabi aminkan doa tu. Anak tangga yang ketiga Nabi naik, malaikat berdoa apa dia? Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah fakultu amin. Celaka sungguh siapa-siapa yang dia dapat masuk Ramadan waktu dia hidup, tiba-tiba dia keluar daripada bulan itu dalam keadaan Allah tak ampun dosa dia. Orang ni celaka. Itu saya sebut tadi. Celaka kita masuk Ramadan tak dapat keampunan. Sebab apa? Sebab tak logik kalau awak tak dapat keampunan Ramadan, kerana bulan Ramadan tu Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan. Kalau makna awak tak dapat keampunan, itu bermakna bukan Allah tak nak ampunkan, tapi awak tak sungguh.
Allah ni bila kita minta sungguh sikit, beri selalu. Allah ni terus beri kalau kita bersungguh. Apa pun, macam awak bersungguh sikit bisnes, pergi kelas marketing, buat marketing sikit-sikit ni, bersungguh sikit, kaya, berjaya kita tak? Bila kita bersungguh apa benda pun, Allah Ta'ala beri kejayaan, insya-Allah. Sama juga dalam bab Ramadan. Kalau awak bersungguh sikit, tahan sikit, Allah Ta'ala terus beri kejayaan itu biiznillah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan apa? Nabi kata, man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ni masyhur, kita hafal. Betul tak? Sebab biasanya setiap kali datang Ramadan, ustaz-ustaz yang ceramah memang dia baca hadis ni ataupun ayat kutiba alaikumusiyam tu. Betul tak? Sampai kita yang tak hafal Quran ni pun sampai ayat tu kita ingat. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat. Saya nak sebutkan hadis yang penting ni, awak kena dengar betul-betul. Nabi kata, man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang man qama, yang mendirikan, menghidupkan Ramadan imana wa ihtisaba, dengan penuh iman dan juga kesungguhan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dia bersungguh, dia berharap sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah Ta'ala akan ampunkan keseluruhan daripada dosa dia. Maksud menghidupkan Ramadan ni bukan dengan puasa saja dah. Menghidupkan Ramadan ni dengan ibadat kita. Puasa ni ialah salah satu ibadat yang ada dalam Ramadan. Jangan awak salah faham puasa saja bulan Ramadan ni. Sebab saya duk nampak orang gitu, bila datang bulan Ramadan dia nampak bulan tu bulan puasa. Sebab tu kita sebut pun bulan puasa. Jadi bila awak sebut, ajar diri sebut bulan puasa, jadi fokus kita pada puasa. Ni sibuk tentang puasa tapi tak sibuk baca Quran, tak sibuk sedekah, tak sibuk zakat, tak sibuk solat malam, tak sibuk minta keampunan Allah kerana fokus pada puasa. Jadi sebab apa jadi macam tu? Kerana awak biasakan sebut bulan tu bulan puasa. Nabi kata, man qama, siapa menghidupkan Ramadan dengan Quran, dengan solatnya, dengan sedekah, dengan tahajud, dengan segala amal ibadat termasuk puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi jangan nampak bahawa Ramadan tu puasa saja. Kalau awak fikir Ramadan puasa saja, salah. Jadi kita akan rasa bersalah kalau tak puasa, tapi tak pernah rasa bersalah kalau tak baca Quran. Bulan Ramadan kita hanya rasa bersalah kalau tak puasa, tapi tak rasa bersalah kalau kita tak pakai tudung. Sebab tu tengok awet-awet, perempuan-perempuan, dia dedah aurat pakai siap-siap. Bulan Ramadan, awak tanya dia puasa ke tak? Dia akan jawab dia puasa sebab dia tahu bulan tu bulan puasa. Jadi dia rasa bersalah kalau tak puasa walaupun tak pakai tudung. Jadi sebab awak dah ajar mindset kita ni sebut Ramadan ni bulan puasa. Sebab tu lepas ni awak jangan ajar sebut bulan puasa, sebut Ramadan. Boleh dia tak pakai tudung tapi puasa. Sebab apa? Kalau tanya dia sebab apa puasa? Sebab ni bulan puasa. Cuba sebut bulan ni bulan Quran. Dia baca Quran saja, tak puasa pula. Cuba sebut bulan ni bulan semayang. Dia semayang saja, tak puasa pula. Sebut Ramadan merangkumi keseluruhan ibadah. Jadi siapa-siapa hak sungguh dia hidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dengan kesungguhan, Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu kalau Tuhan beri izin masuk Ramadan ni, makna awak bertuah lah, beruntung penuh. Ada satu hadis Nabi, hak ni penting saya nak baca hadis ni, tentang kelebihan lah. Sebab kita dah nak masuk Ramadan. Hadis ni penting ni, tuan-tuan kena fokus kejap dalam beberapa minit. InsyaAllah kita berhenti dah. Saya banyak kerja nak buat ni. Saya nak baca satu hadis. Hadis ni tuan-tuan kena fokus betul. Hak mana tidur tu bangun sekejap, lepas habis hadis ni tidur balik.
Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi sebutkan ada seorang sahabat ni, nama dia Talhah bin Ubaidillah. Ingat tu nama dia apa tadi? Talhah bin Ubaidillah. Dia ni seorang sahabat Nabi yang saleh, yang kisah dia pernah Islamkan dua orang sahabat yang lain. Diislamkan dua orang sahabat. Maknanya Islamkan orang ni pahala besar. Besar pahala dia. Yang seorang diislamkan ni, yang seorang tu bila dah Islam, dia Allah takdirkan dia ni, Allah bagi kekuatan pada dia berjihad sampai dia mati syahid. Hak seorang lagi ni bila dah masuk Islam, dia mati setahun selepas kawan dia tadi tu mati syahid, dan dia mati pula dalam keadaan yang biasa. Dia mati biasa, bukan mati syahid lah. Faham sangat tu? Okey. Talhah bin Ubaidillah ni antara salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Satu hari masa dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia berada depan betul pintu syurga. Tengok sahabat Nabi ni mimpi benar, sebab sahabat dia tak mengarut macam kita. Kalau dia mimpi syurga, mana itu mimpi yang benar daripada Allah. Kalau macam kita kan mimpi mengarut lah. Mimpi apa? Mimpi jatuh tempat tinggi lah, mimpi buat lari bini orang, macam-macam kita ni. Mimpi atromen ke apa, suka hati awak. Sahabat Nabi mimpinya depan pintu syurga. Depan pintu syurga tu dia nampak ada dua orang sahabat yang diislamkan tadi. Yang seorang mati syahid, yang seorang tu mati biasa. Tengok. Katanya Talhah, aku tengok dalam mimpi aku ada malaikat keluar daripada pintu syurga. Kelihatannya malaikat memanggil kawan dia hak mati biasa ni masuk syurga lebih awal daripada orang lain. Kali kedua malaikat keluar, baru malaikat panggil kawan dia yang mati syahid tadi tu masuk syurga. Lambat sikit. Padahal yang mati syahid tu mati dulu. Lepas tu yang mati biasa ni Allah panggil dulu masuk syurga awal. Kali ketiga malaikat keluar, malaikat memandang ke arahku, kata Talhah. Malaikat kata, irji' ya Talhah, berundur sikit. Tak sampai masa lagi kamu masuk syurga. Masuk juga, lambat sikit. Sebab syurga ni dia tak boleh masuk sekaligus, dia ikut turn tau. Dia tak boleh masuk, faham tak? Dia ada turn dia, dia ada macam siapa yang awal, siapa lambat. Dia bergantung pada amalan masing-masing lah. Faham tak? Sebab tu kita dalam bab ibadat, dalam bab ketaatan, awak tak boleh lengah-lengah kan. Kalau awak lengah-lengah kan, lambat masuk syurga. Nak masuk syurga ni dia tengok pada amalan. Jenis orang azan terus datang masjid, orang ni masuk syurga awak. Ada orang azan, dia lengah-lengah kan, syakok lu contoh. Jadi dalam bab ketaatan jangan awak ambil remeh. Kalau boleh tergesa gitu. Jangan lengah-lengah kan. Sebab apa? Dia melibatkan awak lambat masuk syurga. Sebab tu bila dibentangkan peluang untuk buat baik, jangan tangguh, buat tu. Macam malam ni ada ceramah, kita tahu ada sebaran WhatsApp, Facebook semua. Jangan tangguh datang. Ada orang tak apalah, esok lusa ada lagi kot ceramah. Jadi bila awak tangguh-tangguh benda ketaatan macam ni, masuk syurga lambat lah. Macam Talhah ni dia ahli syurga tapi lambat. Tu dia. Jadi Talhah bila tengok keadaan tu, dia bangun tidur, dia terkejut. Dia terkejut bukan sebab dia tak dapat masuk syurga awal. Dia terkejut sebab apa? Tengok member dia yang biasa tu masuk syurga awal daripada orang, melebihi orang mati syahid ni. Kalau kita faham kelebihan orang mati syahid, kita akan faham kenapa Talhah terkejut. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita, saya sebut ringkas. Boleh tutup ni lah aircon depan ni. Aku nak kencing aja. Sejuk gila. Tadi tahan ni. Tutup aircon ni. Kipas okey dah. Oh sejuk Dalam hadis Nabi sebut ringkas, saya sebut kelebihan orang mati syahid. Awak tahu tak apa? Siapa tahu? Salah satu.
Apa dia? Buka emas abang tak nampak mulut gerak. Masuk syurga tanpa hisap. Tu kelebihan. Orang mati syahid ni, dia bangkit daripada kubur, dia tak perlu melalui suasana mahsyar, timbang amalan, kejadah apa tu, matahari jengkar atas kepala, tak payah. Dia bangkit daripada kubur dia, terus Allah hantar ke syurga Firdaus, Jannatul A'la. Syurga yang paling tinggi syurga Firdaus lah. Sebab syurga Firdaus ni penghuninya 4 golongan je. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi-nabi, was-siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin, orang soleh. Baru. Jadi dia tak masuk syurga tanpa hisap. Dia VIP lah. Hari kiamat esok dia VIP. VIP kan dia tak perlu, dia terus pergi je, dia tak perlu beratur. Macam biasa kan VIP makan dah dihidang pun. Orang lain, orang ramai kena beratur. Macam ustaz-ustaz kalau ada jamuan, ceramah jamuan biasa orang hidang kat ustaz kat luar. Ustaz duduk. Jemaah tak ada, jemaah beratur lah. Lambat sikit balik makan sendiri. Habis. VIP ni dia tak perlu beratur. Faham? Apa lagi kelebihan mati syahid? Come on. Apa? Satu yang kau tahu. Tak payah mandi. Boleh tahan lah. Lagi. Beri syafaat. Pernah mati syahid ke? Nampak tahu belaka ni. Dia boleh beri syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia. Dia mati syahid. Katakanlah anak tuan-tuan perempuan mati syahid seorang, 70 family dia tu, anak beranak, pak saudara, mak saudara, acik, tok anjang semua ni, semua dia boleh tarik masuk syurga sekali. Tengok kelebihan Tuhan beri. Apa lagi? Sudah. Akak tahu orang mati syahid. Awak kena tahu kelebihan dia. Kita tanam hasrat nak mati syahid. Tanam saja tak apa. Orang mati syahid ni, kata Nabi SAW, setitis sahaja darah yang keluar daripada tubuh badan orang mati syahid diampunkan dosa oleh Allah. Titis je darah yang keluar orang mati syahid ni, keseluruhan dosa Tuhan beri keampunan. Orang mati syahid, waktu dia nak mati, kata Nabi, dia tak akan rasa sakit sakaratul maut. Dia akan rasa macam satu cubitan kecil. Bahkan dia rasa lazat mati macam tu. Dalam satu riwayat sebut, orang mati syahid ni bila dia mati, dia rasa nak hidup balik, nak mati lagi sekali macam tu berkali-kali. Sebab lazat. Orang mati syahid ni, kata Nabi, waktu dia nak mati, Allah perlihatkan kedudukan dalam syurga. Tempat duduk dalam syurga, Tuhan tunjuk view masa dia nak mati. Sebab tu kadang-kadang orang mati syahid, dia tengok muka dia senyum. Sebab depan dia satu benda yang sangat indah. Bila ada benda yang indah depan mata, logik kalau mati tu tak sakit tau. Dia tak terasa sakit sebab depan mata tu indah. Betul tak? Macam kisah yang apa, Nabi Yusuf tu kan, perempuan yang apa, potong apple potong apa? Buah potong bawang. Masa bawang suka hati kau potong buah lah. Aduh bawang. Dia potong buah kan. Dia potong buah bukan macam yang CZN borak itu lain. Itu professional tu. Dia potong buah. Tengok Nabi Yusuf kan handsome lah. Bila Nabi Yusuf lalu, dia tak perasan potong buah tu, buah dah habis, potong tangan sendiri. Tapi tak sakit, tak rasa sakit. Sebab apa? Dia asyik tengok. Handsome. Contohnya macam korang tengah dengar ceramah ni kan, tak perasan kan dah nak isyak, mana aku handsome lah. Dia kat situ je benda ni. Susah sungguh nak faham. Jadi syurga tu indah depan mata dia, menyebabkan dia malaikat tarik nyawa pun tak sakit. Banyaklah kelebihan mati syahid ni. Tiba-tiba dalam banyak-banyak kelebihan tu, Talha waktu dia mimpi, dia tengok apa tau? Dia tengok kawan dia yang mati biasa tu masuk syurga lebih awal daripada orang mati syahid. Terkejut dia. Dia ni siapa gitu.
Dia ni siapa Dia bangun tidur, dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah. Dia cerita mimpi dia pada awal tu. Nabi memang Nabi dah tahu, sebab Nabi dapat wahyu. Nabi kata, ya Talhah, mimpi kamu tu mimpi yang benar daripada Allah. Kamu tahu ke siapa yang kamu tengok dalam mimpi tu? Walaupun dia ni tak mati syahid, dia mati biasa macam orang lain, tapi sebab apa dia masuk syurga lebih awal? Kata Nabi SAW, Nabi dedahkan, orang ni kamu tahu apa dia buat dalam dunia? Tuan-tuan mesti nak tahu juga. Ni kalau aku berhenti setakat ni rasa apa? Rasa apa? Rasa apa? Rasa geram tak? Dia elemen surprise tu dia kena ada. Minum air tu, bagi suspense sikit. Dahsyat lah. Air gau ni air yang antara yang sedap lah dalam Malaysia ni. Tak boleh ke kalau ustaz-ustaz ceramah hok bagi teh ais ke apa ke? Tak boleh. Baru tak ngantuk, semangat. Pukul 10 boleh masuk lagi. Kat mana tadi? Tu kat mana? Nabi sebut dekat sahabat tu, Talha. Wahai Talha, kamu tahu siapa orang ni? Orang ni ialah antara orang masa dia hidup atas dunia dulu. Apa dia buat? Dia antara orang yang Allah Ta'ala izinkan dia bertemu dengan Ramadan. Dalam ramai-ramai orang tu, Allah izinkan dia masuk bulan Ramadan. Apa yang dia buat dalam bulan tu? Kata Nabi, tidak ada suatu hari pun yang berlalu dalam bulan tersebut kecuali dia beribadat bersungguh-sungguh. Dihidupkan Ramadan dengan iman dia, dengan kesungguhan. Siang hari dia puasa bersungguh, malam hari dia tarawih munajat pada Allah, baca Al-Quran, sepertiga malam dia bangun tahajud. Tidak ada satu benda pun dari pagi sampai ke malam, tak ada benda pun yang dia buat kecuali satu yang dia nak. Apa dia? Dia nak keampunan Allah. Sebab dia tahu Ramadan ni bulan keampunan, yang Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan. Awak datanglah dengan dosa kejadah apa pun, Allah pasti akan ampunkan. Keyakinan itu diletak dalam hati, menyebabkan dia bersungguh. Ihtisaba, ini hadis tadi kita baca ni, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan kesungguhan. Kesungguhan ni maknanya dengan penuh pengharapan supaya tidak ada benda yang dia mengharapkan dalam bulan tersebut kecuali apa tahu? Allah ampunkan keseluruhan dosa dia. Oleh kerana Allah tengok kesungguhan dia, keikhlasan dia dalam bulan itu, Ramadan, Allah ampunkan semua dosa dia. Semua, macam baby baru lahir. Bila dia mati, Allah angkat martabat darjat dia, masuk syurga lebih awal daripada orang lain kerana berkat Ramadan. Batu jangan main bulan ni. Kita masuk, Tuhan berizin tu, kita masuk buat bodoh, tak macam tak ada apa-apa. Puasa pun gitu-gitu je. Sembahyang witir, tarawih pun tak fokus. Minggu kedua, ketiga dah tak datang masjid dah, sibuk raya. Jadi rugi. Sebab tu Nabi kata siapa yang masuk Ramadan, dia keluar bulan tu, Allah tak ampun dosa dia dengan sebab kecuaian dia, tak sungguh minta keampunan, tak berharap langsung. Orang ni celaka, kata Nabi. Memang celaka lah. Rugi masa Allah bagi kamu peluang tu. Itu maksud dia. Sebab itu kita tadi bila kita dengar kelebihan orang mati syahid, kita rasa macam ya Allah bestnya mati syahid. Best, tapi nak mati tu susah. Takkan orang nak pergi Palestin. Pergi Palestin apa, duduk kuliah pun tidur. Jadi kita rasa macam tak ada peluang. Aku nak mati syahid ni, dengar sajalah kelebihan tu. Kan? Betul tak? Cakap betul lah sekali, tolong betul. Tapi bila kita dengar tentang hadis ni, rupa-rupa walaupun kita tak diberi, mana tak mati syahid sekalipun, ada lagi Tuhan beri kelebihan yang lain. Jadi orang soleh. Kan saya sebut tadi kan, orang-orang apa? Penghuni syurga 4 golongan kan? Apa? Nabi, Siddiqin, orang yang membenarkan, syuhada, salihin. Ni kita nak kejar yang salihin. Apa dia?
kejar pada bulan Ramadan. Masuk Ramadan, jangan biarkan satu hari pun yang berlalu dalam bulan tu kecuali apa? Kecuali kita memohon keampunan Allah Ta'ala dengan willing, pengharapan penuh, ya Allah ampun dosa aku. Sebab kita masing-masing kan tahu amalan masing-masing, kita tahu dosa masing-masing tu lah. Kan kita semua orang kan ada masa silam dia, ada masa lampau dia. Faham tak? Sebab kita datang masjid ni bukan semua bagus. Dulu jahat dulu. Datang masjid ni, berjinak-jinak dengan majlis ilmu ni, saya ingat dalam 3-4 tahun ni bro. Kalau fikir 10 tahun lepas, awak duduk sorang-sorang fikir, aku 10 tahun lepas aku kat mana kan? 20 tahun lepas kat mana? 30 tahun lepas kat mana? Ada orang jahil lagi, hidup entah benda-benda. Kan tajuk kita tadi, hidup entah benda-benda. Entah benda-benda hidup dia. Semayang tak erti, Quran tak erti nak baca, tak jinak langsung dengan majlis ilmu. Lepas pencen, dah berumur sikit baru datang. Kita ada masa silam betul tak? Siapa sini daripada dulu sampai sekarang dia memang dah baik daripada kecil, cuma kat tangan kau nak sepak ni ada. Jangan kau. Tak ada, semua orang ada masa silam. Tak apa lah. Kita ambil pendekatan untuk berdamai dengan masa yang lalu. Sekarang ni kita nak fokus sekarang. Yang kita dah makna Tuhan dah beri hidayah kan? Kita nak fokus benda lah tu untuk kita terus bertaubat. Ambil peluang lah. Kalau perasan kenapa setiap tahun, setakat hari ni setiap tahun Allah izinkan aku masuk Ramadan, tapi setiap kali itu jugalah aku persia-siakan peluang tu. Macam kita confirm akan datang pun Tuhan izin lagi. Macam orang selalu pergi ke Mekah mutawif kan, confirm lah tahun depan aku mutawif kot, aku mesti pergi Mekah lagi. Padahal tengok tahun lepas tak lagi lah Covid, tahun ni tak lagi Covid, tahun depan belum tentu lagi. Belum tentu Allah izinkan peluang yang sama. Sebab tu masa Allah beri peluang ni, katakanlah Allah izinkan kita ramai-ramai ni masuk Ramadan, awak jangan lepaskan peluang tu, minta taubat pada Allah. Sebab kita tahu diri kita siapa lah. Banyak kekurangan lah, banyak kekurangan. Kita rasa kita bagus dah sekarang ni, rupa-rupanya ada lagi dosa-dosa yang lampau yang mungkin Allah boleh ampunkan. Ambil peluang Ramadan, minta sungguh-sungguh keampunan Allah. Puasa siang hari sungguh sampai ke malam kita munajat Quran. Jangan fikir benda pun kecuali satu yang awak minta sungguh-sungguh. Kalau boleh dalam sujud kita menangis, tangisan kita waktu Ramadan tu, biar satu benda je dalam hati awak. Apa dia? Nakkan keampunan. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Bulan ni kau janji kau buka seluruh keampunan. Masa doa tu cakap, ya Allah, aku tahu engkau sedang dengar apa yang aku sebut ni ya Allah. Tolonglah jangan dengar saja, tapi engkau kurniakanlah apa yang aku nak. Apa dia? Keampunan Allah Ta'ala. Kita nak benda tu je dalam hidup kita ni. Tak ada benda yang paling gembira bagi seorang hamba Allah kecuali di saat Allah kurniakan keampunan maghfirah pada dia. Tak ada apa dah. Tak dapat harta pun tak apa, asalkan Allah ampunkan aku. Tu je. Tapi kena bersungguh lah. Tak. Kerana Allah tu maha pengasih dan maha penyayang, maha pengampun. Allah sebut dalam Quran kan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah beritahu kat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku mana-mana dalam kalangan mereka yang pernah terlanjur dari macam-macam jenis maksiat kepada aku, kata Allah, beritahu pada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Pesan kat dia orang, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada memohon keampunan dan rahmat Allah. Jangan putus asa. Rupanya dalam ramai-ramai orang, Allah paling benci siapa tu? Orang yang berputus asa minta keampunan dia. Sebab dia rasa dia berdosa, last sekali dia putus asa. Allah tak ampun dosa aku ni banyak sangat. Allah benci orang macam ni. Dia mempelekehkan kebolehan Allah untuk mengampunkan dosa. Sedangkan Allah ni Ghaffar. Ghaffar maknanya maha pengampun. Apa dosa yang kamu buat, even kau bunuh 1000 juta orang pun, aku boleh ampun. Tiba-tiba kau nak putus asa, kau siapa? Nampak? Kita kalau buat salah dengan orang besar-besar, jadi orang tak ampunkan kita, tapi Allah ampun. Jangan pelekeh kebolehan Allah. Yang penting kau minta. Allah tak nak ambil pot siapa awak dulu. Allah tahu. Allah bukan tak tahu kita dulu siapa, Tuhan tahu. Orang lain mungkin tak tahu. Orang lain nampak kita bagus tak?
Memang semua orang depan orang nampak bagus. Sebab apa? Allah sembunyikan aib kita. Sebab tu Allah ni maha penyayang. Apa dosa kita buat, sikit Tuhan tak beritahu orang. Antara aku dengan kau ni. Sebab tu kau kena minta dengan aku, jangan minta dengan orang. Orang lain tak tahu apa kau buat depan belakang orang. Aku yang tahu, aku yang sembunyikan aib kau. Kita nampak hebat, nampak mulia sekarang ni, nampak macam berbalik umrah belaka ni. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib. Kalau Allah buka aib kita, busuk kita, busuk di sisi manusia semua sekali. Allah tak nak ambil pot siapa kita. Kau pernah berzina ke dulu, kau ayah anda ke, kau samsing mana-mana ke, Tuhan tak nak ambil tahu. Pergi mampus lah benda-benda lama. Apa yang Allah nak beritahu di saat kamu minta keampunan aku hanya sudi nak mengampunkan kamu, itu saja. Terutama Ramadan yang memang minta sikit, sungguh sikit, Allah tak terus ampun dosa. Hiraukanlah apa yang awak buat lama-lama. Tapi benda ni dia akan gagal bila mana? Bila awak tak buat persiapan langsung masuk Ramadan. Rugi ya? Sebab tu preparation, isti'dad liqiyam Ramadan, persediaan untuk menghidupkan Ramadan bermula daripada sekarang. 16 hari ni insya-Allah sempat kot. Kalau panjang umur macam tu lah. Maknanya tadarus Quran start sekarang lah. Kena buat dah grup-grup tu. Jangan start puasa, jangan start Ramadan baru nak buat. Witir kena ajar buat sekarang. Witir paling-paling malas pun 1 rakaat. Ni tunggu Ramadan baru nak ikut witir dengan imam. Apa? Malu kat orang lah. Style lama ni 2021, setiap tahun benda yang sama. Cuba buat perubahan sikit tahun ni. Setiap tahun benda sama je. Awak tak rasa malu? Tak malu dengan Tuhan, malu dengan anak-anak tak apa dah. 2021 tua dah kita ni tak. Makin hari makin tua kan. Tiba amalan sama. Datang masjid hari Jumaat seminggu sekali. Lepas tu 1 Ramadan baru start nak buat witir, baru nak start baca Quran, baru nak start sedekah. Benda, entah mana benda. Tu tajuk kita tu. Entah mana benda. Tak malu langsung kat anak. Faham tak? Jadi kena buat perubahan. Terutama kita orang lelaki ni, ketua keluarga, awak kena tune balik lah. Bawa anak isteri tu kembali pada cara hidup Islam. Kalau kita tak mula, siapa nak mula? Faham tak? Jangan sampai keluar satu perkataan daripada mulut anak, ayah tak pergi masjid itu malu siut. Malu gila. Orang pergi bunuh diri lah senang. Malu. Jangan keluar perkataan tu dari mulut anak. Malu. Faham tak? Abah tak pergi masjid ke ni, tak solat jemaah ke? Kalau keluar tu, ya Allah, awak buat surat rentas negeri, pergi buang daerah. Malu. Jangan sampai tahap tu. Jangan sampai kita dimalukan oleh anak-anak sendiri. Boleh ngam hoi. Cukup. Wallahu a'lam. Saya cukup setakat itu dulu untuk tazkirah ringkas kita ni. Minta maaf tuan-tuan andai kata tersalah kata ke bicara apa semua tu tak. Apa lagi nak cakap ni? Ada soalan tak ada? Harapnya tak ada lah. Tak ada, akak tak ada. Tak ada. Asal kau orang senyap malam ni, pelik pula aku. Aduh, sakit jiwa, ya Allah. Tak ada soalan ni? Tak ada? Tak ada lah apa. Saya jauh datang dari Terengganu. Dari Terengganu, saya singgah KL kejap, Selangor, masuk sini. Ngantuk sebenarnya aku ni. Akhir sekali tuan-tuan, saya mana-mana saya pergi around Malaysia ni, tujuannya kita nak kumpulkan dana untuk pusat tahfiz. Saya ada pusat tahfiz. Kan saya pernah datang dulu, beritahu. Pusat tahfiz kita ni ada satu di Shah Alam, Seksyen 7. Yang mana pusat tahfiz ni semua kita maklum yang memang tidak ada dana tetap. Mana-mana pusat tahfiz pun, ustaz-ustaz mana buka tahfiz, dia tak ada dana tetap, tu je. Dana utama dia daripada mana? Sumbangan orang ramai. Tu je dana utama dia. Sebab tu saya pergi ceramah mana-mana pun, kita akan ambil kesempatan untuk buka ruang orang ramai menyumbang. Dan masa baru ni, masa PKP tu, memang terputus dana.
Sebab di Terengganu masa PKP tak dibenarkan ceramah. Di Negeri Sembilan boleh tak? Dia ikut pihak berkuasa agama negeri-negeri. Macam di Selangor daripada bulan 10 lagi tak boleh. Macam Negeri Sembilan, di Pahang, di Melaka, tu dibenarkan. Jadi di Terengganu, di Selangor tu kita ulang alik. Sebab saya ada satu